Saya pun tak reti nak bawa watak-watak mafia, something jahat, tak reti ya. Sebab saya tak, dalam hidup saya tak pernah mencuri, saya tak pernah. Orang yang boleh bawa karakter tu dengan baik sebab dia kaki minum. Ya. Dia ada pengalaman sendiri ya dalam real life. Kaki minum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di siar.my dan kali ini bersama dengan saya Atwi Tauhid untuk kita bersama-sama di ruangan ini, di ruang temu. Ruang yang diciptakan untuk kita tahu dengan lebih mendalam sebelum kita menyaksikan filem-filem yang akan disajikan di siar.my ini. Dan kita akan bersama dengan satu figura yang saya anggap perjalanannya sudah diatur dengan begitu cantik. Tuah dan rezekinya tu sememangnya dikurniakan dengan cukup bernilai. Hari ini kita bersama dengan Abang Dharma Harun. Terima kasih banyak bang. Sudi bersama dengan kami di sini. Ya. Dan saya dapat tahu bila saya akan bersama dengan Abang Dharma ni, dia terus menyelinap dalam fikiran saya sangat banyak soalan. Sangat banyak perkara yang saya yakin bukan saya saja, tapi ramai penonton-penonton siar nak tahu tentang Abang Dharma. Dan lebih menarik, andai kata ada yang sedang menonton ni tidak pernah mendengar ataupun tidak pernah mengenali siapakah dia Dharma Harun. Saya sendiri bila dapat dengar nama ni, saya akan terbual dia. Masya Allah bang. Dia satu perasaan yang gembira tak terucap bang. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan siar.my dan bersama di ruang temu ini. Banyak saya nak tanyakan. Tapi sebelum itu, macam saya cakap tadi, mungkin ada lebih ramai di luar sana yang belum mengenali lagi Dharma Harun. Boleh bang kenalkan diri, nama penuh abang ni, siapakah sebenarnya, abang daripada mana, sebelum kita pergi ke lebih dalam lagi bang. Baik, saya Dharma Harun Al-Rashid. Umur saya pun dah 66 tahun lah. Dah tua dah. Dan saya berasal daripada Ipoh Perak. Kemudian datang di KL ni pada tahun 76, 77 macam itulah. Oh 77 ah. Macam itulah. Lepas tu saya datang duduk dengan kakak saya. Kemudian saya bekerja pun bukan bekerja sangat pun, lebih kurang macam saya semasa itu saya bermain muzik lah. Saya main gitar, kemudian saya menggantikan penyanyi-penyanyi di pub, masa tu pub di Petaling Jaya lah, di KL lah. Bila dia orang bercuti mungkin seminggu, mungkin sehari 2 hari ataupun 3-4 hari, saya akan ganti dia orang main. Itu kerja permulaan saya lah. Kerja permulaan saya lah. Dan sebelum saya terlibat dalam bidang lakonan ni, saya juga bekerja dengan satu syarikat ticketing lah. Reservation. Ticketing lah. Saya syarikat lebih kurang dalam 2-3 bulan saja. Okay. Lepas tu terus saya dalam bidang lakonan ini. Lebih kurang macam itulah. Okay. Tentang diri saya sikit. Okey, seperti yang dapat disaksikan di depan saya sekarang ni, ada sekeping vinyl ataupun piring hitam yang merupakan album Abang Dharma Harun. Jadi kita nak tanya, berkaitan dengan itu adalah soalan seterusnya. Nyanyian, lakonan. Mana satu bang? Yang mula dulu. Yang mula dulu lah. Kalau album ni dia kemudian, tapi kalau menyanyi itu dia dulu. Dia dulu. Okey, dulu daripada lakonan. Sebab saya dah mencuba untuk membuat album. Masa tu belum ada, masa tu nama kita belum dikenali. So pihak syarikat, pihak piring hitam kata, ataupun pihak syarikat, dia kata cari nama dululah. Cari nama dulu. Lepas tu dan kita akan kontrakkan dia, bagi kontrak untuk buat album kan. Maksudnya dia minta untuk
buat nama dulu buat di nama. luar. Carilah cara macam mana sama ada you apa caralah dia kata. So saya pun entah macam mana filem Adik Manja tawarkan dan saya dapat berlakon. Kemudian dah dapat berlakon tu dah tayang lah, filem tu pun dah tayang. Itu yang saya dapat kontak buat album lah. Memang saya gembira lah. Yang buat yang producekan album saya itu WA dan di bawah Ahmad Nawab. Tapi album tu adik dia yang buat, Akbar Nawab. Akbar atau Omar, saya tak ingat lah. Omar atau Akbar kan. So album ni dibuat dan berterusan lah. Maknanya ada lagi album yang lain juga saya buat, tapi bukan dengan WA lah, dengan syarikat lain lah. Itulah bermaknanya bermulanya saya minat ataupun menyanyi itu bermula, tetapi nama tu filem yang naikkan. So lepas itu barulah menyanyi. WA ni barulah album keluar album tu. Dalam perjalanan abang nak masuk ke dalam industri, sebelum muzik, sebelum filem, ada kerja lain tak yang membuat sebelum tu? Itu saya kata saya cuma pengganti penyanyi di pub. Selain daripada itu ada kerja-kerja lain? Saya sebagai ticketing lah. And reservation itu saya kerja saya. Dua tu lah. Sebelum filem Adik Manja lah. Sebelum berlakon filem Adik Manja tu. Saya sebagai 2 bulan, 3 bulan saya bekerja sebagai air ticketing reservation dan air ticketing lah. Dengan satu syarikat lah. Itu lah. Sebut abang dah sebut tentang Adik Manja. Macam abang ceritakan, abang pernah buat kerja yang lain, tapi tak lama tempoh bang, dalam beberapa bulan saja. Dan begitu juga bagaimana nama Dharma Harun ini di dalam industri. Dia tidak memerlukan satu tempoh masa yang panjang. Sebab kalau tak silap saya, Adik Manja ni menaikkan terus nama Dharma Harun, dan dengar cerita casting Dharma Harun tu pun sekejap je bang. Bercerita bang yang tu? Itu macam ni, cerita dia pada tahun 79 sebenarnya. Adik Manja atau filem Adik Manja ni dia dah buat casting dah. Dan dah ramai dah pelakon yang dah di casting. Tapi hero-nya masih tak dapat lagi. Tapi tamat tempoh dah 3 minggu. Mungkin dekat sebulan lah macam tu. Lepas tu satu hari teman saya lah, kawan saya beritahu, kata, tak nak pergi ke cuba kan casting. Dia nak cari hero. Saya sebenarnya terus terang cakap, saya tak tahu apa itu lakonan, saya tak tahu apa makna pelakon, saya memang tak tahu, bodoh. Budak masa tu. Dan saya daripada Ipoh, daripada kampung, kita tak pandai lagi. Minat pun tak pernah bang? Tak minat langsung, saya tak tahu. Yang saya nak jadi penyanyi je. Pegang gitar menyanyi macam tu. So satu hari, tak salah saya bulan puasa. Masa tu bulan puasa, lagi 10 hari ke seminggu nak raya. So kita pun pergilah syarikat Shaw Brothers, nak pergi untuk casting lah. Sampai sana, kawan saya dia tunggu kat luar, saya masuk. Bila masuk, yang saya nampak ada 2 orang Cina yang saya temu, dan dia nampak saya, dia kata, kita casting ke ni? Untuk casting ke? Saya kata, ya kot, iyalah. Memang, duduk tepi tu. Kita pun duduk tepi kan. Kejap lagi 3 orang datang berjumpa dengan saya, termasuk pengarahnya lah. Dengan 2 orang Cina. Pengarah tu punya Osman Afsham. Pengarahnya sendirilah. Yes. Dia datang, dia tengok, untuk casting ke? Ya. Casting. Dah. Betul ya. Dah. Sign. Terus sign kontrak. Terus sign kontrak. Lepas tu dia bagi cek duit. Saya kata, ya Allah, saya pun menang juga. Ya kan ni kan, kenapa begitu mudah ke? Ya kan, ataupun dia orang desperate sangat ke nak cari kan. Tapi masa tu saya datang dengan tie apa semua. Masa tu saya bekerja. Tai semua. Dah, saya. Okey, lagi beberapa hari ni kita akan call untuk kita buat pelancaran. Wah, saya kata dahsyat betul. So saya pun keluar, tunjuk kat kawan saya.
Dia pun terkejut tengok, bagus saya dah kata Dayu ni. Lepas tu saya pun balik lah. Balik, tunjuk dengan kakak saya. Masa saya duduk dengan kakak saya. Saya tunjuk dengan kakak saya tu, cek, tunggu kontrak. Dia pun terkejut. Ini betul ni kontrak ni. Sure, brothers punya kontrak ni kan. Lepas tu dengan cek, masa tu banking lah. Cek. Ya lah betul lah kan. Okey lah. Lepas tu, tak berapa hari lepas tu, kita buat pelancaran. Okey. Berbuka puasa tau. Okay. Ini belum start shooting lagi? Belum. Okay. Pelancaran belum ni beberapa hari sebelum nak raya. Apa nama pelancaran? Saya tengok ramai artis. Artis-artis yang lama. Yang bukan lama ni yang sekarang kan. Masa ketika itulah. Yusof Haslam ada, Datuk Raja Ismail ada, Zulkifli Zain ada. Perempuan dia Azian ke? Ramai. Saya tak berapa nak. Bila kita masa tu tak berapa kenal. Ketika itu nama-nama itu memang sudah established lah? Memang dikenali lah. So pelancaran lah, buat pelancaran gambar kan. Okey. Lepas tu time nak balik dah habis. Lepas tu time nak balik kampung lah. Kita sehari atau 2 hari sebelum raya kita akan balik kampung lah. Ipoh kan. Balik pada hari raya dia keluar surat khabar utusan, muka saya terpampang. Mak saya, bapak saya baca surat khabar, tengok, kamu dia kata kan. Ya mak, ya saya dia kata kan. Saya pun tak terfikir benda tu boleh terkeluar kan. Oh dahsyat kamu ni, kamu bakonnya. Oh, waktu tu ibu bapa tahu yang abang pergi? Dia tak tahu? Tak tahu. Okay. Saya senyap je. Okay. Sebab bagi saya benda ni dia sekerja saya sendiri. Tak terfikir benda tu akan menjadi satu perbualan kan. Waktu tu saya pelakon kau ni, kau dahsyat ni kan. Betul ni? Ya, betul lah. Ya. Okay. Lepas tu kita mulalah dengan syutingnya. Sebelum syuting tu kita kena buat sikit reading, screen test. Mula screen test, lepas tu script reading. Lepas tu tengok watak kita macam mana. Dan kita kemudian terus start syuting lah. Sebulan juga syuting tu. Macam mana tu bang? Tanpa ada apa-apa, walau minat sekalipun, tanpa ada apa-apa pengetahuan, tanpa ada apa-apa pengalaman, abang tak pernah buat benda tu, tiba-tiba abang menjadi watak utama satu karya. Macam mana prosesnya tu bang? Mengejutkan jugalah. Sebab saya ni, kalau you tengok watak Cikgu Azmi tu, dia lebih kurang macam perangai saya juga. Okay. Sebab pengarah pun dah tahu dah. Ini, ya, kan. So dia tak ikut sangat. So dia suruh kita ikut cara kita tau. Dan saya ni bercakap laju tau. Masa tu muda-muda, bercakap memang laju. So dia nak saya maintain itu laju. Oh dia nak? Dia nak kita kecoh sikit, dia suka macam tu. Dia nak watak yang kecoh. Bukan kecoh maknanya fast. Laju. Tapi ada kala-kala saya tak nak buat. Bila saya buat, saya melawan. Ada masa dia dia suruh saya berlawan. Itu yang kadang-kadang dia hempah je skrip depan saya tu. Kena juga. Kena jugalah. Bukan senang. Lepas tu lagi satu pelakon dia macam Nur Kumalasari. Dia umur dia lebih kurang macam saya saja, ataupun dia mungkin setahun 2 tua daripada saya. You tahu tak Nur Kumalasari tu siapa? Saya ni siapa? Budak yang daripada Ipoh, baru datang. Bertemu dengan dia, yang nama dia dah terkenal. Jangan cakap lah kan, filem apa yang dia tak lakon kan? Betul. Sebelum ni. Jadi saya macam takut, bukan takut, macam segan tau. Macam apa aku nak cakap dengan dia? Kalau aku pergi jumpa dia, apa dialog aku nak cakap? Tak ngerti kan? So saya jauhkan diri. Abang jauhkan diri waktu tu? Saya bila shooting macam ni. Rapat, macam orang kata, "Woi, dia orang ni kamcing gila." Habis shooting, dia pun tak ada nak macam, mana? Dia pun sebab Aries. Dia Aries, saya pun Aries. Aries ni panggil dia macam tu lah. Macam action sikit kan. Hanya macam mana cakap hanya berinteraksi secara dekat tu untuk dalam skrin saja, dalam frame saja. Orang ingat kita orang ni rapat gila. Sebab tu kita boleh laga-laga hidung. Kita tu kan laga-laga hidung. Tapi sebenarnya tak. Saya takut.
Dan ada kala dia bawa Anita Sarawak datang syuting. Ah. You bayangkan Ya, Anita ya. siapa tak kenal. Ya. Dia Anita Sarawak. Hei. Jadi kita memang dahsyat dia orang ni. Kita segan tu bukan segan pasal ni, sebab aku nak buat apa dia orang ni, aku tak reti. Kesan yang aku tak tahu apa dia. Ya, ya. Dalam otak aku kosong, tak ada apa kan. You must have time. You kena ada masa again, then baru you boleh berjumpa, boleh bersembang kan. Teruja tak mata tu bang? Memang. Bila Nur Kumalasari jadi pasangan lakon, bawa pula Anita Sarawak. Macam mana perasaan tu bang? Tak terucap tu bang, saya rasa. Saya nak cakap macam mana betul tak tahu. Betul cakap. Tak tahu nak cakap macam mana bila tengok dia datang dengan kakak dia. Puh, ya Allah. Tak tahu nak cakap macam mana. Okey. Adik Manja. Impaknya besar. Abang pernah jangkakan impak dia sebegitu? Mungkin ataupun ada mendengarkan bual-bual ataupun kata-kata daripada orang-orang belakang tabir ketika tu yang menyangkakan filem ni akan hit, filem ni akan buat kita. Tak ada. Tak ada siapa pun. So, mungkin kerana saya baru, saya tak tahulah. Mungkin pada saya mungkin saya rasa aku orang baru takkan ada orang kata filem akan meletup, tak. Tapi macam pelakon lain, macam Nur Kumalasari ke atau yang lain, saya tak tahulah kan. Tetapi yang saya pelik, beberapa minggu ditayangkan, apabila saya keluar nak menonton filem, tak salah saya filem putih King Kong ke ataupun Superman, saya dah tak ingat lah. Kan? Di panggung KT. Okey. Bila saya keluar dari taksi, saya nak pergi ni, tiba-tiba ada satu kumpulan budak perempuan dekat 10-12 orang nak pergi beli tiket tu. Dia nampak saya, dia orang kejar saya. Dia kejar, saya lari. Saya lari pusing ke, saya pergi ke belakang panggung. Hilangkan diri sekejap. Sampai ke tahap itulah. Okey, itu satu. Yang keduanya, apabila dah hampir sebulan lebih, filem Adik Manja di Ipoh, kan, dia tayang sebulan lebih. Tidak ada filem lain yang ditayang di Ipoh lebih daripada seminggu. Lebih daripada seminggu, tak ada. Tetapi Adik Manja sebulan lebih ditayang di Ipoh. Yang kelakarnya, mak dengan bapa saya, bila dah lama, bila dah orang dah bercerita dengan dia orang ni, tapi dia tak mau pergi tengok lagi. Bila orang nak bercerita berita, sekali dia dengan mak saya pergi tau. Saya senang pergi yang. Dia pergi, dia tengok lah. Dia orang boleh pergi tengok kita berlakon filem di panggung. You rasa macam mana perasaan, kan? Itulah saya rasa macam, aduh. Hebatnya, maknanya impact, kesan. Dia punya kesan tu kan. Mak bapak kita pun kalau boleh memang kita nak bawa sebenarnya. Masa tayangan perdana tu, dia buat midnight. Saya bawa opah saya tau. Opah saya duduk dengan saya. Saya bawa opah saya. Mak dengan bapak saya di Ipoh. So saya tak boleh nak bawa. Bila dia orang tengok saya, dia orang terpaksa pergi sendiri. You rasa macam mana? Dahsyat bang. Itulah. Dahsyat. Kita rasa macam, wah aku. Okeylah, itu tentang Adik Manja. Okey bang, saya ada satu lagi soalan transisi lah sebelum kita pergi ke filem yang seterusnya. Saya sebagai generasi muda ataupun mungkin ada generasi muda yang dekat luar sana, kita nak tanyakan tentang kejutan budaya bang. Kalau dengarkan daripada abang punya pengalaman, sebab dia terlalu pantas bang. Kalau apa yang boleh saya fikirkan, dia memang cepat. Tiba-tiba dapat offer, tiba-tiba meletup, bagi satu impak yang besar. Kejutan budaya tu ada bang abang lalui? Memang ada. Tak boleh lah. Selain daripada kena kejar sekumpulan. Memang ada.
kita boleh katakan kita terlupa sedikit lah. Oh, okey. Siapa diri kita, asal kita terlupa sekejap lah. Tapi sekejap sajalah. Sekejap saja. Tapi kejap tu taklah sekejap. Bagi 3-4 tahun lah. 3-4 tahun bang. 3-4 tahun ya. Untuk Lepas lalui tu, fasa tu. Lepas tu kita sedar balik lah. Okey. Baik. And then adalah saya rasa ketika filem Kemedan Jaya tu saya dah rasa settle down balik lah. Tapi sebelum tu terus terang saya cakap lah kan, macam-macam hal lah saya buat. Faham. Tapi yang buat yang benda-benda yang macam yang ni lah, tak adalah sampai yang kita boleh merosakkan dalaman kita tu tak ada. Itu tetap kita jaga. Okey, baik. Kita nak beralih ke filem seterusnya bang. Selepas bersama dengan Nur Kumalasari, abang bersama dengan Azian Irdawati untuk Mama Oh Mama. Oh ya, baik. Okey. Ya. Bagaimana bang pengalaman? Ketika itu adakah abang masih lagi orang kata apa? Terbawa-bawa dengan Ya, sebab apa? You macam ni. You sebagai diri you kan. You bawa watak apa pun tapi you tetap diri you. Melainkan dia kata you jadi orang gila ke dan you terpaksa ubah kan. Tapi watak yang dibagi tu lebih kurang jugalah kan. So saya tengok filem Mama Mama tu lebih kurang macam tu lah dia punya karakter dia. Dan you tak boleh elak daripada bawa karakter adik manja tu, karakter Cikgu Azmi tu kan. Tapi ialah kita elaklah sikit. Cuba nak elak tapi tetap juga lebih kurang. Kita bawa benda tu agak sama jugalah kan. Itu yang ada orang yang kata tak ada bezanya kita dengan apa ni. Tapi dia orang pun tak kisah sebab bagi dia orang watak Cikgu Azmi tu semua orang suka, bila-bila pun orang suka kan. Okey, filem apa ni Mama Mama tu. Lepas tu filem Mama Oh Mama ni dia tak salah saya tahun 81 tahun 81 kan. Dengan Azian Irdawati. Okey, pengarah dia Ahmad Mahmud tau. Okey. Betul tak? Pengarah dia tahu. Ahmad Mahmud. Saya itu saya kata sekarang saya fikir balik saya kata aku ni dahsyat juga. yang mengarah aku ni orang bukan celah-celah orang. Bukan biasa. Dan Aziz itu semua bukan pekak kan, tak. Yang mengarah kita tu semua So Ahmad Mahmud ni dia macam ni tau. Ahmad Mahmud ni dia bukan orang yang kita nak macam nak cincang-cincang dengan dia tak boleh tau. Macam boleh bang, boleh. Tak. Dia kalau itu kau kena buat dan kalau kau tak boleh buat, aku akan ajar kau. Dan aku akan beritahu kau macam ni. Dia beritahu kita. Dia bukan kita kata tak apalah, bolehlah ni. Tak. Dia memang betul detail, perfectionist. Yes. Sebab kalau dia pernah kalau I cerita dengan you pun terkejut. You berjalan kita, you jalan tengok. Ini bukan jalan sebagai seorang hero. Hero ada jalan dia. Cara. Saya pun tak tahu macam mana. Tapi dia ajar. Itu Ahmad Mahmud. Okey. Sebab dia di Jalan Ampas dulu. Ya. Berapa puluh tahun. So, dia tahulah apa yang tak kena kita. Dia belajar. Bagaimana bekerja dengan Azian Irdawati ketika itu? Azian tak banyak sangatlah. Dia cuba nak jaga dia punya karakter lah. Okey. Tak adalah banyak sangat. Dia membantu. Dia buat hal juga. Dia pun dia kan ada dengan dia punya cara. Saya macam ni. Saya masa filem Mama Mama tu sebelum Mama Mama saya dah banyak proses yang saya dah lalui. Saya dah belajar, saya dah mula dan shows pun banyak. So saya dah keyakinan tu dah lebih lebih dan saya dah mula boleh bawa diri saya. Okey. So tak banyak yang perlu saya tanya. Saya dah tahu dah karakter dia. Karakter saya. Dalam Mama Mama tu saya dah tahu karakter saya. Kemudian dialog saya ingat, dialog pun saya satu take aja kan. Dah lebih bersedia lah bang ketika tu. Yes, saya lebih bersedia. So tak banyak yang saya perlu tanya lah. Cuma dengan pengarah tu saya kata kan. Ada kala-kala dia beritahu macam saya kata tadi kan, cara jalan tu kan. Macam tu lah.
ketika tu situasi masih sama macam dengan Nur Kumalasari sebelum tu, yang dalam skrin ni habis sikit tak ke tak? Dia dah lebih. Sebab saya dah banyak buat shows. Oh. Saya dah pergi banyak shows. Filem Adik Manja satu benda pun saya tak pernah buat. Saya tak pernah buat. So dengan ni saya dah banyak shows dah pergi ke Sabah, ke Sarawak. So you dah biasa lah. Okey, kemudian sekali lagi bersama dalam Langit Petang. Yalah, Langit Petang dengan dia juga. So tak banyak cerita. Masa-masa dah tahu juga. Okey. Masa dan dia pun ada masalah dengan suami dia masa tu. So kita pun tak nak ganggu dia. So masing-masing pun dah tahu karakter masing-masing, masing-masing boleh buat. So dah mula ke masing-masing dah tahu nak buat apa. Nak buat itu je. Dah boleh dikatakan yang masing-masing turun ke set, dah tahu buat kerja masing-masing. Yes, baju apa, konti apa, skrip dia. Yang mana kita rasa kalau kita rasa tak kena, kita jumpa dengan pengarah, kita ubah. Kita dah mula orang kata memperbaiki benda yang kalau tak betul kita minta dibaiki. Kita dah berbeza dengan Adik Manja. Adik Manja memang tak tahu apa. Apa kau bagi aku buat je. Kan? Tapi itu yang meletup pun. Itu yang meletup pun. Okey. Kita kadang-kadang boleh fikir balik aku buat apa, kita beria ni pun kadang-kadang sebenarnya tak bagus juga. Benda-benda yang kita tak fikir itu yang menjadi. Allah nak bagi kita tak tahu kan. Betul. So filem Langit Petang tu macam itulah. Kita dah tahu dan kita perbaiki benda yang tak kena, tak betul. Okeylah. Okey. Ada memori menarik tak bang bersama dengan Azin Idawati? Mungkin Rama boleh kongsi yang terjadi di belakang tabir yang mungkin orang tak tahu, tak pernah tahu sebelum ni. Yang mungkin abang ingat dan Azin ni dia ada boyfriend dia tau. okey. Boyfriend dia masa tu belum kahwin lagi kan. Diorang ni kerap bergaduh lah. Nak cakap macam mana kan? Benda tu terjadi pada depan saya kan. Bila saya nak basuh tangan, masa nak makan, nak basuh tangan. Saya tengah basuh tangan, air tu penuh kan. Dia boyfriend dia hempas tangan, meracik air kena kat muka kita kan. So, itu saya kata. Dia juga ada masalah dia. Masalah apa ni dengan boyfriend dia kan. Bakal suami dia. Dan tapi di belakang selepas itulah kan, di belakang boyfriend dia datang jumpa kita kan. Minta maaf, kita sorry lah, tak sangka macam ni kan. Tapi kita tak ada fair. Kita tak ada fair macam kita hormat dia. Dan dia pun kakak bagi saya. Saya rasa lebih tua daripada saya, tak tahu bertahun lah. Mungkin 4-5 tahun kot. Dia tak mengganggu daripada segi penghayatan ke emosi ke ketika set bang? Sebab perkara yang macam cakap tu terjadi di set. Saya tak tahulah dia terganggu, tapi dia deliver cantik. Dia deliver dialog dia cantik. Dan cerita tu kan banyak menangis. Betul. Banyak membantulah mungkin. Mungkin banyak menangis, membantulah. Okey. Kita dah bercerita tentang pasangan lakon wanita. Kita nak pergi ke seorang pasangan lakon yang bukan sekadar abang punya pasangan lakon, tetapi boleh dikategorikan sebagai abang punya kawan baik, iaitu Pak Amit Gurkha. Okey, mula bersama-sama kalau tak silap untuk Sikit Punya Gila, betul bang? Ya. Sikit Punya Gila. Amit Gurkha ni kan, saya nak cakap macam mana memang kelakar lah. Saya dengan dia, saya asyik nak ketawa je. Dia tak cakap apa pun, tengok muka dia pun kita dah nak ketawa. Dan saya lah orang yang paling orang yang paling suka sangat mengganggu dia. Dia tengah duduk diam, tapi masa tu masa tu isteri dia ada. Dia selalu bawa isteri dia. So kadang-kadang kita bagi kakak dia pun kakak tu cakap, so isteri cakap, "Udahlah Ma, tu salah kau ganggu Pak Amit kau tu kan." Tak boleh. Tak? Ada je. Okey, bila dah tengok okey, panggil set. Mana kena pergi kat set kan. Aku yang director. Jadi kita bila dengar suara dia kita dah aduh. Okey, satu perkara dia nak beritahu Amit ni dia first time filem lah. Filem Adik Manja tu dah first time dia main filem. Saya dah banyak filem kan. Sekali satu hari tu kita nak kenakan dia. Okey, cameraman akan datang kan, dia akan ukur. Dia akan ukur
kat pelakon, lepas tu dia letak satu benda tu, measurement lah. Okey. Sebenarnya measurement je kan. Kita tak tahu. Ya. So bila ni, so Hamid tengok benda ni kan. Kita tahu kan. So setiap kali bila mana, sekali saya tegur dia, Hamid. Kau cakap hello. Dia nak tahu suara kau. Padahal tak ada kena mengena pun. Dan dia buat ke bang? Dia bila sampai je, halo. Budak asisten tu pun kata, bang, kenapa halo? Kenapa halo? Oh, bukan, dah suara. Bang, Abang muncul ni. ini measurement jarak. Celaka kamu dah kejar saya keliling lagi. Yang ngajar saya siapa dah? Yang suruh saya buat tu. Pengarah dia dah. Raja Ismail. Haji Ismail yang suruh buat tu. Kau bila cameraman tu datang je nak ambil, kau suruh ambil cakap hello. Kau nak pakai suara kau, nak check suara kau level. Itu you know. Halo. Kejar saya keliling. Celaka kau dah makan aku. Itulah pengalaman kami. Okey, itu satu. Kedua, Hamid ni dia sebenarnya dia adalah manusia yang bagi saya kan, kita tengok macam orang bodoh. Kita tengok macam pelakon bodoh, tapi dia bijak tau. Dia bijak, bukan kita kata macam seorang pelakon yang boleh macam kita pandang alah ini. Tak. He smart. Sebab itu dia orang panggil dia banyak berlakon. Selepas filem Sikit Menggila tu, banyak orang panggil dia berlakon. So sebab dia bijak dan dia boleh bawa karakter tu. Bijak kerana dia boleh bawa karakter tu. Mungkin dibantu bersamalah arwah isteri ni isteri dia. Kan isteri dia dengan dia mungkin yalah bantu kan. So saya rasa dia bukan seorang pelakon yang boleh orang kata yang boleh duduk diam ataupun ikut dia, tak. Dia karakter dia. Dia boleh bawa karakter dia tu, bukan mungkin filem Sikit Menggila tu filem pertama dia. Tapi dia belajar. So kali ni dia tak adalah kata halo lagi dah. Kalau orang ada. Jadi memang tak guna dia kan. Betul. Dia tahu lah. He's learning. Banyak saya tengok filem-filem dia karakter hidup lah. Dia tu. Dan orang akan ketawa tengok dia. Di set filem tu, itu pertama kali abang mengenali dia ataupun abang dah kenal dia sebelum tu lagi? Tak. First time. Itu first time. Dan terus menjadi seorang sahabat baik. Dan dia dah jadi kawan baik tu sebab bila kita buat dubbing sebulan. Kan? Masa dubbing tu kena hari-hari bertemu. Dubbing pun ada satu masalah juga. Dia ni ada masalah nak mengingat dialog. Dialog dia kalau panjang, bukanlah panjang, ada 2-3 baris saja kan. Kita kena tunggu dekat 40 take dia tau. Dia seorang? Dia seorang. Kita nanti time kita duduk lah tengok. Bawah 15. Bawah 25 dah. 40 take baru okey. Memang ada masalah tu. Dia tahu masalah itu je. Jadi dan studio dia studio dubbing sejuk. Kan? Bila sejuk berpeluk-pelukkan kan. Macam itulah. So Hamid dia tentang dubbing tu ada sikit masalah. Sebab kan dia banyak so dia nak masuk tu tak ngam. So tak tahu cara macam mana dia orang edit. Saya pun tak tahulah. Kau dalam 40 take tu dia ambil yang ni sikit. Agaknya yalah tak tahu macam mana sebab dia memang susahlah satu cabaran. Kalau satu line tu mungkin dia dapat 15 take. Satu line saja. 15 take. Dia tak okey. Tak masuk lagi okey. Pamit, depan tu masuk cepat. Macam tu. So kita kena ajar dia dan dekat 15 kali satu line baru dia dapat. Kalau dapat tu kita lompat-lompat lah itu. Satu benda yang
Satu benda yang hebat lah. Memang hebat lah. Kalau panjang-panjang dialog memang aku rest kat luar ke duduk benda ke. Saya panggil sokok lah. Biar ada seseorang. Kuda longkang tu. Kuda longkang ni, cerita filem filem sikit gila ni. Saya pun terkejut tau bila sebut kita kena pergi main kuda. Kuda racing kan. Nak kuda longkang dia kan. Benda kuda longkang saya pun tak tahu. Sebab belum shoot gitu. Baru dialog. Lepas tu bila pergi syuting, dia buat dekat somewhere dekat jalan dekat dah tak ingat dekat KL tu. Ada selongkang. Okey. Longkang besar, longkang tu bersih. Longkang tu air laju. Di situlah dia letak kuda-kuda tu kan. Lepas tu dia ada time apa ni garisan pelamat. Garisan pelamat Permulaan dan situ pelamat. Lepas kan siapa menang dia, siapa dulu dia sampai kan. Itu aja. Tetapi mainan apa ni pemain-pemain dia main bukan sikit-sikit pun. Kalau you tengok it's nothing, bukan grand, bukan ada kuda, no. It just a kayu. Letak sampan, bentuk sampan macam bentuk lah kan, dekat mungkin 10, lepas siapa dulu dia menang. Tapi ribu-ribu dia orang main. Judi. Memang judi. Okey. Macam mana, tapi kita tak buatlah judi kita tu kan. Tapi dia permainan yang sebenar lah. Sebenar. Ya, itulah nanti. Pengarah dia tu, pengarah itu memang ni lah kan. So dia ajar kita orang, tapi tak ada duit lah. Okey. Just macam tu je kan. Okey. Hamid tu dalam cerita tu, dia konon dia dah buat benda tu dah lama. Saya tak tahu, saya datang aja, datang tengok kan. Dalam cerita tu lah. Dalam kan. So Hamid tu yang berkaya, lari apa ni menang kan. Ada pelakon Cina, ada seorang pelakon Cina lah kan. Okey. Ada Cina tua tu kan. Itulah kepala dia panggil tu pelakon apa ni pemain sebenar. Dan toke tu yang in charge tu dia panggil juga. Yang ada dialog tu dia lah. Ada dialog tu kan. Yang Kasim Ustaz menang macam tu. Iya. Aduh, saya kata dah sampai ke filem pun dia bawa benda tu kan. Itu kuda longkang. Yang saya tahu kuda longkang. Oh macam ni kuda longkang rupanya kan. So dia just starting, dia letaknya kuda-kuda ataupun ada bentuk kuda, ada bentuk dan kemudian dia lepaskan, siapa sampai dekat finish yang lain dulu dia menang. Itu saja. Okey. Itu kuda longkang. Tapi bagi dia ribu-ribu dah main. Saya kata ya Allah. Terus ikonik benda tu. Terus diingati. Okey. Okey, kemudian bersama lagi dalam filem yang seterusnya, Aku Yang Berhormat. Tapi kali ini karakter sebagai bapa dan anak. Adakah sambutan yang menyebabkan ramai orang nampak chemistry di antara abang dengan Pak Hamid? Saya tak tahu orang ramai lah, tetapi pengarah memang ya lah. Memang pengarahnya nak? Pengarah ya. Orang ramai saya tak tahu. Okey. Tapi pengarah memang dia nak sesangat saya dengan Hamid. Berdoa lagi. Sebenarnya ada satu filem yang tak jadi, yang tak dapat nak buat sebab ada filem tak jadi. Sebab pengarah dah meninggal. Tak sempat nak buat. Dia buat pinggang kan. Filem Sinakal. Sinakal lah. Saya dengan Hamid juga. So Aku Yang Berhormat tu saya pun tak tahu nak cakap. Pengarah tu dia kalau boleh dia nak pelakon yang sikit gila tu semua ada. Okey. Sikit gila tu semua ada. Barisan yang sama. Tapi karakter lain. Sebab tu kita tengok artis Nora Samsudin jadi isteri apa ni Jamil Sadat. Nolia Ghani isteri Hamid, mak saya lah. So dia nakkan semua tu sebab dia dah nampak dah keserasian kita orang untuk filem Aku Yang Berhormat tu. Tapi saya tak tahulah kutipan dia berapa tu, saya tak tahulah. Dan boleh juga Aku Yang Berhormat ni dia sebenarnya dia kan cerita pasal politik sikit. So mungkin ada dia punya objektifnya, ada agendanya. Mungkin agendanya yang untuk
untuk politik sebab producer itu orang politik. Producer itu orang politik. Producer itu Bapa M Jamil tau. Oh ya. Bapa arwah Bapa M Jamil. Bapa M Jamil. Faham. So dia menjadikan filem tu medium ke? Dia menjadikan filem itu medium untuk agenda tu atau macam mana, kita tak tahu. Tak tahu tentang mana dia nak, apa dia nak, apa tujuan dia, saya tak tahulah kan. Tapi saya pun pelik. Tak pernah umur ada orang buat filem politik macam tu kan. Sebab dia menceritakan tentang apa sepatutnya seorang yang berhormat tu buat kerja. Sebab Jamil Sadat kan dia orang yang berhormat tapi tak buat kerja. So ada orang baru yang baru naik, dia akan buat kerja tu. Ambil bukalah. Cerita tu begitulah. Pak Hamid di set dan juga di luar set orang yang sama, karakter yang sama. Ya, saya rasa dia sama lah. Tak banyak beza, dia macam tu jugalah. Cuma ada part-part tu adalah dialog tu lain lah. Tapi kalau di luar dia tak ada berdialog. Kalau di luar dia tak berdialog macam tu. Memang dia macam tu juga. Dia tak berdialog macam dalam karakter tu taklah. Di luar lain lah dialog. Yalah. Itu dari segi dialog lah, tapi daripada segi karakternya, kelakarnya, memang kadang-kadang ada orang yang di set dia pelakon komedi, di luar dia serius. Hamid dia bukan seorang komedi di luar. Oh iya. Dia biasa je. Begitu juga macam setengah pelakon macam Badul, macam siapa lagi dia orang sebenarnya pelawak-pelawak ni dia dalam dan luar lain tau. Luar dalam lain. Dalam dia buat betul-betul, tapi luar dia biasa je. Bila dia diam orang pun pelik apa kau sombong lah macam tu. Dia memang gitu. Itu dirinya sebenar lah. Di luar, di dalam dia akan buat karakter yang kita tengok lah, kita mempercampur kan. Tapi di luar dia relax ni. Dia datang syuting, ambil datang syuting, diam. Dan bila ada benda-benda, bersembang. Sama juga macam saya. Saya pun kalau syuting, saya orang tengok macam kau ni di luar saya diam je. Saya tak banyak cakap. Bukan cakap, tapi kita biasalah, biasa. Ada dialog, ada penting cakap kan. Takkan sampai tu aku dah nak melompat tak boleh lah kan. Takkan nak bawa semua yang dekat set tu keluar kan. Okey, dan keserasian tu diteruskan lagi dan kali ni bersama dengan Norino untuk filem Talak. Betul? Ya, Talak ya. Talak betul. Memang macam mana saya cakap, kalau di zaman saya lah pasangan yang serasi ni kita tengok antara Saiful Apek dengan Yasin. So ketika zaman itu abang dan juga Pak Hamid begitu. Macam ada sesuatu abang gelakkan ni. Saya nak tahu apa yang abang gelakkan tu. Itu saya kata, saya kata, Mek, nasib baik kau bukan perempuan lah, Mek. Nasib baik kau bukan perempuan lah, Mek. Aduh, okey, sebenarnya saya meminati Norino. Meminati dia sebab dia sebagai penyanyi. Saya meminati dia. Dan bila dalam cerita tu dia diisi saya, kita seronok lah kan. Tapi Norino ni dia saya tak tahu apa belakang kisah dia di belakang dia, saya tak tahulah kan. Tapi Norino dia tak macam kita, macam dia dengan macam Nora, macam Nora Ghani. Sampai-sampai dia rock kecoh dia kan. Norino tak, dia sampai-sampai dia pergi satu sudut, dia duduk, dia main phone dia apa begitu, dia tak bercakap. Mungkin karakter dia begitu kan. Dia tidak macam Nora, dia tidak macam Nora Ghani. Kecoh tak. Dia diri dia je. So dalam cerita Talak tu tak ada banyak cerita lah nak ceritakan pasal Norin ke kan, tak ada. Cuma cerita tu ialah pasal lepas dengan Talak, kita gila Talak. Dan Hamid pula yang kita ambil untuk ganti tempat kita. Lepas tu dia ni lah kan. So tak banyak nak cerita lah Talak tu. Tapi pengarah dia tu saya boleh ceritakan lah sikit kan. Apa dia tu? Si Omar Roji ni. Omar Roji.
Dia adalah seorang yang pendiam. Saya tak tahu apa karakter dia, introvert ke apa, saya tak tahu, tapi dia pendiam. Setiap kali bila datang syuting, bini dia mesti ada. Okey. Tak ada siapa di set tu yang boleh bergurau dengan dia, hanya saya. Kalau saya cerita, you pun terkejut. Dengan saya saja dia akan senyum, dia akan ketawa. Dengan saya saja saya boleh cucuk-cucuk ketiak dia. Orang lain dia cucuk dia mana? Dia benarkan. Dan orang lain tu. Dia ambil pun. Dengan saya, ini saya nak cerita, saya tak tahu kenapa. Okey. Itulah saya. Itu dia Omar Roji. Dia karakter dia dalam ni. Kalau dia nak sampaikan sesuatu kepada pelakon, hanya dengan saya dia panggil. Demi Allah, ini bukan bohong, tak. Dengan pelakon lain? Dengan pelakon lain dia pakai assistant. Oh, dia tak cakap terus. Tak, kau bila kat dengan dia. Dengan saya, mak. Kau buat dia sikit, mak. Bermakna dengan abang dia senang. Saya tak tahu kenapa. Demi Allah. Ini bukan gurau-gurau. Daripada mula bang, abang mula-mula mengenali Omar Roji ataupun saya kenal dia masa filem Talak. Saya kenal dia itu. Okay. Tapi mula-mula kenal. Mula-mula macam mana? Mula memang serius lah. Dia diam je lah. Kita pun takut, kita pun respect lah kan. Lama-lama tu dia tengok macam sukar didekati abang dia. Oh, dia memang, macam mana? Dia bukan, dia jenis yang tidak akan tak banyak bercakap. Okey. Dan semasa di dalam PAS pun Omar Roji, dia orang kata Omar Roji ni dia memang dia ada karakter dia lah. Okay. Quiet, diam. Dan selepas abang boleh dikatakan macam mana? Boleh dikatakan dia selesa dengan abang. Dan abang tengok karakter dia sebenarnya bagaimana? Sampai sekarang ke abang masih lagi merasakan yang dia memang Omar Roji ni adalah seorang yang sukar diramal? Anak dia kawan baik saya juga. Okay. Kan? Anak dia cerita bapak dia memang macam tu. Dia rumah diam kan. Oh, memang macam tu. Karakter panggil dia begitu. Dia tak banyak cerita. Okay. Kalau nak apa-apa ni, kalau anak-anak dia kemudian, kau pergi itu. Dia macam mana nak kata, personality dia memang begitulah. Begitu. Saya nak kata dia garang ke ataupun mungkin juga kan, ataupun mungkin tak juga, tak tahulah dia. Tapi itulah dia. Pelakon lain tak ada cakap yang Dharma, kau buat apa sampai dia benda. Tak ada. Cuma orang tak perasan. Orang tak perasan. Sebab kadang-kadang bila orang tak pandang tu boleh panggil saya ke begitu, dia orang tak perasan. Orang tak perasan. Bukan depan-depan orang begitu, tidaklah. Depan orang dia tak panggil saya. Dia tak, orang tak perasan. Okey. Dan Omar Roji tu bagi saya selepas filem Talak tu, luar dan dalam set dia macam itulah karakter dia. Okey. Cerita tentang ke Medan Jaya pula. Macam tadi pun abang dia sebut tentang ke Medan Jaya kan. Ada banyak cabaran menghasilkan filem tu bang. Dia cerita tu penat lah bang. Penat Penat lah. Shooting dekat 2 bulan masa saya dalam hutan. Cerita tu bagi saya penat lah. And then konflik pun ada cerita tu kan. Lepas tu dia punya heroin dia Rosna Abdul Rahman. Dia ada konflik lah. Dia orang dengan dia. Kemudian pengarah ada 2. Dia filem negara yang buat. 2 pengarah. Satu set, satu tim pergi sini, syuting sini, satu tim syuting sini pula. So, you pun tak tahu macam mana cerita dia, tak apa sangat. Dan bagi saya Kemudian Jaya tu lebih kepada just filem apa orang kata, filem patriotik. Begitulah. Macam tu, filem yang kita buat hanya kerana untuk patriotik je atau untuk masuk bertanding ke macam tu. Itu adakah itu pengalaman pertama abang bekerja dengan 2 orang pengarah dalam satu masa? Yes, pengalaman pertama. Penat dah bang? Penat. Selain daripada penat bang, mungkin ada yang menyebabkan kenapa abang heroin dia lah. Heroin dia yang menyejukkan hati saya lah. Wah. Rosna Abdul Rahman tu dia dah kahwin. Okey. Tapi dia di situ, kita tengok dia lawa kan. Sweet. So dia baik. Dia macam anggap kita macam adik-beradik dia je kan. Itu je, bukan apa. Maksudnya di sebalik cabaran-cabaran menghasilkan filem tu adalah manisnya. Ada manis. Cik. Betul. Yang lain siapa?
Puan Megara. Siapa lagi? Nomadiah lah tua. Yang lain semua lelaki, Mahmud Jun, semua ni. So, ada seorang yang satu umur kita, lawa. Dia ratu tu. Ya. Ratu Terengganu. So lawa, okay, kita pun seronok. Itu je lah. Lupa lah yang lain tu. Ya, betul. Kadang pergi makan bersama, pergi makan kat luar. Syuting kat Ipoh. So pergi makan kat luar, sama-sama ramai-ramai. Bukan seorang bukan berdua. Yelah, ramai-ramai. Seronok lah. Itulah, tak banyak cerita. Tapi itulah pengalaman pertama abang kerja dengan dua orang pengarah sekali. Cerita patriotik. Memang ada satu scene tu, ada satu scene tu dia shooting saya dalam kereta api. Mana nak pergi ke KL, daripada Taipei nak pergi ke KL lah. Memang ke KL saya pergi. Memang betul. Tak tidur dalam kereta api. Ya, memang penat sangat. Tapi dia shoot sekejap je. Tapi memang kita tidur. Yang lain tu perjalanan lah, tidur je lah. Memang tidur tu sampai KL. Itulah lebih kurang. Itulah pengalaman dia ke Medan Jaya. Okey, kemudian seram komedi. Perawan Malam. Ada sekali dengan Azila Jalil, dengan Saleh Yaakob dan juga Rusam Nur. Ya, cerita tu saya pun dah lupa lah. Diterbitkan oleh Pacar. Perawan Malam. Okey, Perawan Malam Zila Jalil. Zila Jalil ni dia budak lagi masa tu tau. Rasanya first time dia berlakon tu filem. First time? First film? First film Zila Jalil? First film. Lepas tu Rohana Yaya pelakon perempuan heroin lah kita tu. Suhana Yaya, girlfriend saya dalam cerita tu lah. Itu memang ada ramai perempuan yang muda-muda lah. Kemudian cerita tu macam ni tau. Itu kenapa saya dalam cerita saya balut kaki saya kan. Sebenarnya kaki saya memang betul-betul cedera. Tapi ketika nak syuting tu kaki saya memang dah cedera. So kita buat macam saya terseliur. Dalam cerita tu saya terseliur lah. Itu yang saya jalan jengking lah. Sebenarnya memang betul. Sebab kita main bola, artis bersekam kecederaan yang bukan disebabkan syuting. Abang main bola dulu kan? Main bola artis Malaysia. Main bola lawan dengan, saya ingat masa tu lawan dengan Singapura ke Indonesia, saya tak ingat. So saya cedera lah. Itu yang kena tu. Itu kenangan yang cedera lah. Ada kenangan yang kelakar tak bang? Memulai dengan cerita Pak Amit jadi keeper. Pak Amit ni satu perangai dia kan. Aduh. Kita dah kalah tau. Dah 6, rasa 6-4 kot. Kan? Kita 4. Yang rasa Singapura bagi kita 6. Singapura kuat. Kita kalah dengan Singapura. Lepas tu saya datang jumpa Amit. Kenapa kau tak tangkap kau ni kan? Kau sekarang kan kita dah kalah Amit kan. Kau terlepas banyak bola sampai 6 biji bolos. Dia bolos. Benda tu senang je kan, kau susah kan. Kau kenapa kau tak skor jadikan kita 7? Jadi 7 kita menang lah, dia kata. Betul juga. Tak boleh tolak jawapan tu. Kena ingat. Aku nak skor 7 je kan. Kita 4 masa tu kan. Nak skor lagi 3. Ingat senang. Pada kita nak bising kan dia kenapa bola sampai 6. Dia jawab senang je. Kau skor lah 7. Kita menang. Aduh. Betul juga tu. Tak boleh nak lawan tu jawapan tu. Macam dia. Banyak kenangan dengan Pak Amit. Okey, Perawan Malam, dan kita pergi ke satu filem yang ada kerjasama dengan Indonesia. Saya tengok posternya, bang. Saya ada satu perkataan pertama yang lalu dalam kepala saya waktu daring filem ni. Lukisan berlumur darah. First saya tengok poster tu, saya research sikit, saya tengok poster tu macam daring abang cerita tu. Tiara Jacqueline, right? Kan? Betul? Yeah. Macam mana cerita cerita tu buat di Indon. Buat di Indonesia, Jakarta. Indonesia. Sebulan juga saya kat sana. Aduh. Okey, cerita tu dia daring tu sebab Tiara ni dirasuk oleh hantu.
bila dirasuk oleh hantu, dia akan jadi, dia lupa diri dia, dia buka semua. Okey. Dan dia nak beromen dengan suami dia lah, saya lah tu. Aduh. So kena buat lah. Scene dia tunggu. Itu skrip jalan cerita semua memang daripada Indonesia. Ya. Okey. Toro Magen. Nama pengarah dia Toro Magen tu. Toro Magen tu memang tak guna pun. Dia akan suruh buat. Kenapa tak guna? Memang dia akan suruh buat tu. Betul. Tiara tu jatuh dalam kolam air. Kan? Dia suruh saya angkat Tiara tu. Dalam keadaan basah-basah. Berbayangkan macam mana? Kita tak payah cerita lebih lanjut, tapi dia cabaran lah bang. Betul juga lah. Tapi dia cabaran lah. Memang, saya kata. Dia macam ni lah. Nak buat sebab seronok, sebab kita dapat lakukan benda tu. Okey. Pada masa sama, kita kena takut. Kan? Macam-macam yang kita kena takut lah kan? You bayangkan macam ni. Ya, faham. You lelaki. Ya. Buat scene tu okay. Yang macam tu. Kena buat. Iyalah kan. Okay. Tapi pada masa yang sama you kena ingat tau you siapa. Ya, betul. Kan. Ada benda yang kita kena takut. Betul. Betul kan. lah. So yalah, tapi kena buat lah. Kena buat lah. Ya, kena. Tapi ketika itu memang bila kena buat, pelakon kena buat. Kena buat. Dia suruh untuk buat. Ya, bila kena buat, dah macam-macam cerita lah. Di Malaysia dia tak tayang tau. Di Indonesia lain tau. Oh. Faham? So jangan cerita banyak-banyak lah kan. Okey, tak apalah. Tak apalah. Memang tak boleh nak cerita. Rasa kita boleh faham kot kan. Kita boleh faham kot. Tapi memang itulah. Dari segi sambutan macam mana bang? Filem tu sebenarnya. Saya tahu kat Malaysia tak main tu. Dihalang untuk tayangan Malaysia ke atau macam mana? Dia ada, tak ada, tak tayang pun. Tapi dia nak meletup tu. Filem tu. Bukan meletup. Hebat tak, tapi okey. Tapi dapat sambutan lah. Dapat sambutan lah. Membantu nama abang naik di Indonesia? Tak tahu lah, nama ada kot. Lepas tu saya tak pergi dah sana. Oh, tak pergi dah? Tak pergi dah, lepas tu syuting tak mau dah saya cakap. Memang tak mau dah lepas tu. Serik bang? Ke macam mana? Makan susah. Shooting sampai, tapi dia taklah sampai malam, tapi shooting dia pukul 6, pukul 7 dah habis lah kan. Tapi hari-hari tak ada rest, hari-hari. Dan saya dan shooting di negara orang dengan shooting di negara kita lain tau. Okey. Itu negara orang. Negara orang tu dia jadi lain. Itu yang membuat saya rasa tak macam tak boleh. Cara kerja produksi di sana dengan di sini pun berbeza. Dia PT Kantang Indah. Nama produksi. Nama produksi tu. PT Kantang Indah. PT Kantang Indah maksudnya. PT Kantang. PT Kantang. Sana terkenal tu. PT Kantang terkenal. So karakter tu saya rasa macam pengarah dia suruh bawa karakter berlebihan sikit lah. Lebih exaggerate daripada yes, saya rasa. Sebab pengarah tu pun gatal juga tu. Ya bang, betul. Kita banyak benda reveal bang ni. Banyak benda reveal bang ni. Sebab kita pelakon kan. Dia pengarah dia lebih besar. So kita kena dengar cakap dia. Dia mungkin dia suka dengan Tiara, kita tak tahu kan. Tapi dia nak buat memang tak boleh. So dia suruh kita buat. So benda tu dah jadi macam mana cakap Ya. Pada pihak kita dia ada benda kita takut lah. Kalau di Malaysia memang pengarah itu memang kena kecam gila. Ya. Tapi dia sana memang saya kena teruk juga tu. Disebabkan filem tu? Bukan. Karakter tu. Dia suruh buat tu. Benda yang dia tak tahu kita siapa kan. So dia ingat kita umpama macam dia orang juga kan. So kau kena buat. Kita ada larangan, kita ada batasan. Memang kita pelakon Malaysia memang ni.
Tapi saya pelik macam Tiara. Tiara pun, dia pun bila ni, dia pun datang jumpa saya tau. Cerita dengan saya, dia nak buat ke benda ni kan. Kita tak boleh tau kita kan. Tapi dia bukan Islam masa tu. Okay. Dia belum Islam lagi masa tu. Okay. So dia pun takut juga. Okay. Tapi kena buat lah, nak buat macam mana. Okay, faham. Dah buat betul kena leave it lah, dia kata kita balik ya. Okay. Balik ke habis cerita lah. Macam tu lah. Kiranya Luckily dia tak tayang kat Malaysia. Saya Okay. rasa tak tayang kat Malaysia tu. Kiranya kerja tu di situ dan kita biarkan di situlah. Ya. Okey. Selepas boleh dikatakan filem-filem abang sebelum tu menjadi hero. Handsome bang. Betul bang saya cakap. Terus terang ah saya cakap handsome bang. Waktu tu memang dah jadi dia bukan peraturan tapi dia dah jadi budaya yang hero kena handsome bang. Masa tu. Memang. Hero kena handsome. Memang. Tak handsome memang lupakan je lah kau. Kalau tak handsome tu second part lah. Sidekick boleh lah. Macam tu lah. Okey, selepas menjadi hero, pertama kali abang bawakan watak Kruk dalam Orang Kampung Otak Kimia. Dia macam ni tau. Saya sebenarnya, saya dengan Abang Haji Sattar ni, saya dah buat dengan dia Perawan Malam kan. So dia nakkan saya satu karakter dia, kalau tengok cara dia minta saya bawa watak tu, kadang-kadang kita pun rasa aduh, aku ni dia merayu saya tau, so bawa pegang watak tu, dia nakkan saya watak tu, buat watak watak apa nama tak tahu lah kan. Saya pun dah lupa dah cerita tu kan. Kruk apa? Kruk watak jahat ke macam? Tak jahat lah. Antagonis lah. Tak, maksud saya dah lupa dah nama watak tu. Jadi dia saya pun kata, dan dia bayar pun cantik juga, mahal tu. Satu hari 3,000 dia bayar saya. Ketika itu. Satu hari saja. Syuting tu satu hari je. Oh, satu hari je. Satu hari siaran malam. Siaran dekat tu malam sikit tu. 3,000 dia bayar saya. So okey lah fikir kan. Kerana dia merayu tu kan saya, sebab saya hormat dia Haji Sattar ni, banyak saya belajar dengan dia, menulis skrip dia ajar. Raja Ismail arahan, cara mengarah, cara menulis skrip, cara mengarah, suasana mengarah. Itu Raja Ismail. Haji Sattar dia mengajar kita macam mana nak buat skrip, tulisan skrip macam mana. Itu semua tu dia ajar saya. Jadi oleh kerana dia macam tu, kita macam kalah lah. Itu saya cakap tu. Maknanya memang tak boleh nak tolak lah pelawaan dia tu. Saya terpaksa kalah. Terpaksa mengalah. Ambil juga lah. Abang tak rasa yang waktu tu peranan tu agak berlainan daripada yang buat sebelum ni hero bang? Tahu. Pujaan gadis-gadis ni. Sebab itu lepas masa saya buat watak tu, bila keluar, isteri saya tengok. Isteri saya kata, kenapa dia buat watak ni kan? Kenapa dia jahat kan? Nak cakap macam mana? Dia tell me, nak cakap macam mana? Abang Haji saya gini. Tak boleh. Kita yang cara dia merayu depan kita tu. Dalam saya kata, duit pasal itu. Kalau pengarah lain minta, abang buat ke tak? Tak, memang. Ini sebab Haji Sattar. Sebab dia dah mengajar saya banyak. Dah mengajar saya banyak. Kenapa abang tak nak bawa? Sebab kebiasaannya akan ada fasa dalam diri pelakon ni. Dia dah bawa watak hero, dia ada satu masa yang dia akan rasa aku nak bawa watak lain lah daripada hero. Tapi abang tak rasa benda tu waktu tu? Saya tak. Saya macam ni. Sebab pertama sekali, saya dah terlalu suka sangat dengan watak yang baik-baik. Hero, dia panggil hero bodoh. Dia panggil saya hero bodoh. Kenapa bodoh? Atau hero tengin. Okey. Nolia Ghani dengan Nora Samsudin, dia panggil saya hero tengin. Hero tengin tu macam hero yang macam bodoh-bodoh, tapi mula bodoh-bodoh tapi dia hero. Tapi dia baik. Macam tu. Dan saya memang macam tu agaknya kan. Saya pun tak tahulah kan. So saya rasa terlalu mungkin dah sesuai sangat lah karakter saya macam tu. Sebab saya di mana pun saya macam tu lah. Saya tak kerti nak. Dan bila bagi saya satu watak jahat, contohlah, ramai juga yang pelakon, pengarah sekarang ataupun producer sekarang ni nak bagi saya macam contoh Datuk Usha Asam kan. Dia pernah nak bagi saya karakter
sebagai big mafia, kepala mafia. Saya kata no. Ambil lah orang lain, aku tak nak. Sebab saya pergi masjid tau. Okey. Sembahyang Jumaat kan. Jumpa orang kita tegur. Tapi bila kau buat watak macam tu, orang ingat, apa kau dah jadi, dah jadi ni? Kenapa orang ingat kita betul-betul macam tu? Okey. So saya tak boleh nanti orang akan tanya saya begitu, saya tak boleh. Tak tahulah, tapi memang tak boleh nak terima. Mungkin dah sebati dan saya pun tak reti nak bawa watak-watak mafia, something jahat, tak reti ya. Sebab saya tak, dalam hidup saya tak pernah mencuri, saya tak pernah. Orang yang boleh bawa karakter tu dengan baik sebab dia kaki minum. Ya. Dia ada pengalaman sendiri ya dalam real life. Kaki minum. Ganja, merokok. So dia boleh bawa, saya merokok pun tak. Aku nak buat macam mana? Faham? Tak reti. So macam tu lah saya. Tapi dalam filem ni disebabkan macam cakap tadi permintaan daripada Dato' Aziz Ata. Tapi tak jahat. Dia sekadar gitu je. Tak ada jahat. Dia tak ada apa kesan selepas tu lah. Tak ada. Just sikit je. Satu hari syuting sekejap je. Itu je. Tapi bagi orang tapi tak tahulah macam mana orang tu. Tak adalah kecoh masa tu, tak adalah ni kan. Tapi bagi saya memang saya tak boleh lah kalau watak-watak. Sebab tu hingga sekarang you tengok saya tak pernah berlakon watak-watak jahat. Tak pernah. Ada orang nak bagi, saya tak mahu. Bukan kerana kita ni baik. Tak boleh nak bawa. Dan satu lagi, kalau aku bawa nanti dia jadi hal. Saya selalu hal, saya tahu kalau satu benda aku buat, dia akan jadi hal lah. Kau tak buat tak apa. Kalau buat mesti ya. Faham, yang tak nak. Kadang saya beri makan. Kalau aku beri makan, the time aku nak beri makan tu, bergunyut-gunyut orang. Masa aku sebelum datang, tak ada pun. Kita pergi nak pergi, bergunyut orang. Itulah dah. Itu bila aku fikir macam ni lah aku. Iyalah. Kalau aku tak buat, tak ada. Kalau aku buat, tengok. Lebih baik jangan. Sebati tu lah. Sebab tu, bersih je. Okey. Menarik. Okey. Kita nak bercerita pula bang berkenaan dengan tidak boleh tidak lah untuk saya tak menyentuh tentang tawaran yang abang terima daripada produksi Hollywood 50-50 dan juga Enak and the King. Dia memang bukanlah satu watak yang besar, tetapi bang pengalamannya besar bang. Itu yang mungkin abang nak kongsikan, bekerja dengan satu produksi Hollywood yang besar. Yalah, pengarah dia 50-50 tu nama dia Charlie. Okey, 50-50 ni kawan saya kenalkan. So dia terus bawa saya pergi jumpa pengarah tu. Pengarah tu tengok saya tu dapat. Okey, dan kita syuting lah. Sebulan lebih lah syuting. Pun senang. Senang. Daripada awal bang tadi cerita mana senang je bang. And the King pun macam tu juga. Senang gila babe. Okey. And the King. And the King tamat tempoh dah habis dekat sebulan tau. Masa tu nak Christmas tau. So dia punya casting director dah nak balik lah. Saya jumpa casting director tu. Saya sendiri pergi jumpa. Pasal kawan beritahu dia orang dah habis, ada buat casting dan nak habis pun, baik kau jumpa sebelum dia balik. Saya pergi jumpa kat hotel Hilton. So berjumpa dia. Dia tengok saya, okey. Dah habis, dia kata, tak apa. Aku akan datang dalam seminggu ni lepas lepas New Year ni aku akan balik-balik. Nanti kau datang. Okey, seminggu lepas tu dia telefon saya pergi jumpa dia. Dia bukan dia telefon lah. Dia ada agensi dia kat sini, China kan. So telefon saya pun pergi. Pergi jumpa. Terus dia kenalkan saya dengan dia skin test tu, dia tu okey. Lepas tu ada final skin test. Maknanya semua pelakon-pelakon yang mana yang dia dah skin test, dah shortlisted datang. You tahu tak siapa datang? Semua pelakon-pelakon Malaysia. Semua? Zulkifli Zain, Syahril Tambi,
Roshamno, Haris Iskandar, yang Kasim. Dah ramai lagi tau. Saya seorang padanya lah. Dan dia orang pun tak expect saya terlibat. Tak expect sebab saya tak datang dulu. Okey. Bila saya datang, lambat sikit datang, half an hour lewat. Mana Fadil Kasim, bila datang dia nampak saya, dia semua terkejut dengan saya. Habislah. Masa tu saya main besi. Oh, okey. Ya, betul. Badan saya cantik lah. Cantik kan. Habislah kita. Ya, okey ya. Si Mahmud Jun, apa nama pelakon drama tu? Kuswadi Nata pun ada. Oh, Pak Kus. Ada. So, casting 3 orang yang dapat. Yang lain semua hancur. Saya, Haris Iskandar dan yang casting. Saya yang mana dekat sebulan casting dah over. Macam adik manja jugalah kan. Macam itulah saya Betul rezeki bang. Betul. Lakonan. Menyanyi, itulah dia, ni dia. Kau dengar pun sakit hati dengan lagu dia. Bukan nak cakap apa lah kan. Kau dengar lagu dia pun sakit hati ya. Dan sehingga saya dah fed up, dia nak suruh saya buat lagi. Saya tak mau. Jarang bang saya dengar penyanyi condemn album sendiri bang. Betul. Kau dengar pun nak sakit hati. Tapi kalau ada album yang sudah ni saya ada buat kan. Lagu Piramli, okey saya buat cantik. Lepas tu 5 lagu apa ni? Hasan Abu Hasan Abu Hasan apa? Adnan Abu Hasan buat 5 lagu. Memang sedap. You dengar nanti. 5 lagu. Memang dengar memang sedap. Ada. Yang ini lupa kan. Okey bang. Cerita tentang produksi Hollywood tadi. Boleh tak abang reveal lagi kan? Kongsikan apa yang produksi bila Hollywood tu dia tak ada cerita dah. Oh tak. Dia tak ada cerita. Tapi saya cuma nak tahu yang mungkin abang boleh kongsikan dengan penonton. Apa yang produksi Hollywood ada, produksi Malaysia tak ada? Memang banyak. Pertama sekali bajet lah. Pertama sekali okey bajet filem Melayu memang tak ada bajet. Dia orang berlambak-lambak bajet. Okey. Saya rasa dia habis dekat 50 juta US ke 70 juta US filem Anna and the King. Okey. Filem 50 saya tak over sangatlah. Tak tapi Anna and the King sebab saya dengan dia punya Andy Tennant, dia punya pengarah Andy Tennant tu, kita orang bersembang banyak lah. Okey. Dan saya pun ada ambil gambar dia punya kamera, dia punya dia punya equipment semua. Saya ada ambil gambar. Okey, masalah filem Melayu dengan filem Hollywood. Okey, filem Melayu ni letak tepi lah kan. Filem Hollywood ni pertama-tama sekali lah kan, dia jaga orang. Dia tahu nak jaga orang. Semua yang terlibat. Yes. Pelakon, kru. Yes. Terutama pelakon lah. Kan? Pelakon, ya ada casting. Abang ada casting. Ada casting, satu Mercedes dia bagi. Bukan kita, dia driver lah dengan driver. Duduk di hotel. Di Ipoh tu kita hotel yang Casuarina. Okey. Bila time dia ambil je, kita turun je, kita dah ada lah Mercedes. Sampai dekat set, masuk dulu, dia bagi minum, makan sikit. Memang awal lah, pukul 6, 7 pagi kita dah ada dah sampai dah. Lepas tu, kejap lagi kan, assistant director dia datang, yang ketiga, assistant bukan kedua. Assistant director ketiga datang, panggil kita untuk pergi make up. Lepas tu balik-balik duduk situ. Duduk. Lepas tu kejap lagi dia akan panggil breakfast dulu. Tadi tu dia bagi, kalau tengok kuih-kuih dia bagi tu, dah memang breakfast lah kalau ikut kita kan. Ada breakfast lagi. Ada lagi? Pukul 8 ada breakfast. 8 malam breakfast. 8 malam. 8 pagi. 8 pagi. Lepas tu barulah kita balik duduk hotel sekejap. 5 minit sebelum pukul 9 baru dia panggil. Naik pula kereta pergi kat lokasi. You rasa macam mana, babe? Tak pernah aku rasa macam tu. You duduk. Orang akan ketuk. Jom bang, boleh. Selama-lama yang abang buat sebelum ni, yang hero-hero ni semua ni? Tak ada, tak ada. Beza dia, how dia jaga kita. Pukul 6, pukul 7, habis rap.
Bayaran pula nak cerita bayaran Dia bagi makan saja satu hari 300. Duit makan 300, you nak makan apa di Ipoh? 300 satu hari. Satu malam itu untuk makan malam. 300 tu makan malam. 300 di Ipoh. You nak makan apa? Mi kicap. Memang lah. Memang banyak sekali. Oh, sen. Ya. Saya dapat duit makan saja selama 4 bulan 40,000. 45,000. Duit makan saja. Yang mana satu hari 300. Langkawi lain, dia double. Sebab Langkawi kan dia pulau, so orang kata mahal, dia bagi 600 satu hari malam saja. Siang ada, breakfast makan tengah hari memang dia standby. Oh weh, yang makan tengah hari dia Hotel Sheraton. Hotel Sheraton yang sediakan makanan. You tahu tak Hotel Sheraton punya makanan macam mana? Yalah. Seafood dia dengan dia punya grill dengan dia. Woi, ya Allah, dekat 30 40 makanan. Kru lain. Kru tak boleh makan dengan kita orang. Saya makan dengan Jody Foster, makan dengan Chow Yun Fat. Kru lain. Dia ada kemah dia lain. Kita orang lain. Macam mana? Jadi bodyguard raja saja. Tapi bodyguard kita yang ke depan. Apa-apa muka kita dulu. Ke depan kan. So mana raja ada, kita ada. Cuma dalam istana taklah. Kita tengok luar. Tapi di luar kita akan, dan kalau siapa cuba datang kita akan pancung. Umpama gitulah dia orang kan. Itu ada. Okey. Saya 3 orang lah. Saya yang kasih dengan Haris Iskandar. 3 orang lah. Macam mana dia jaga kita. Itu ialah apa yang produksi Hollywood ada tapi produksi Malaysia tak ada. Tak ada. Apa yang produksi Malaysia ada, produksi Hollywood tak ada. Macam mana? Ada ke bang? Yang mungkin abang rasa yang kalau produksi tempatan tak ada. Aku ada dapat lah benda ni tapi produksi tu tak ada. Tak ada. Tak ada langsung Tak ada. Mungkin dia punya rapat ke, dia punya mesra satu produksi ke apa. Mungkin kat sana masing-masing buat sendiri dekat produksi tempatan. Dia tak buat sendiri. Sana lain tu. Sana dia bukan buat sendiri. Habis syuting, kita berjumpa pula. Dia panggil tiap-tiap hari, tiap malam, dia akan panggil kita semua kumpul dekat swimming pool, hotel, kan, ramai-ramai. Duduk makan minum apa semua. Dia macam celebrate kita. You nak join tak nak join? Oh yes, every night. Tu Jody Foster, Chow Yun Fat semua tu? Jody Foster dia duduk tempat lain lah. Okay. Dia akan datang lah. Dia nak datang lah. Tapi kita akan bersama dengan director, dengan pelakon-pelakon dan duduk sembang. Pergi dengan saya memang ada kala saya pergi, ada kala saya tak pergi lah. Okey. Memang campur. Dan bila jumpa dia akan tanya kita macam-macam. Tanya kita pasal Malaysia macam mana, ni acting macam mana, dan industri kita macam mana. Dia akan tanya, sembang. Itu yang saya bersembang dengan editor dan pengarah tu, tanya macam mana filem. Habis kita bercerita pasal filem lah. Okey. Tak boleh. Tak boleh nak diperpetikaikan. Cuma of course lah. Kalau nak cakap dari segi agama memang tak ada lah kan. Dia orang bukan Islam kan. Yelah. Tapi dia tak ganggu. Dia nak sembahyang pun tak ganggu. Yes. Dia menghormati lah. Break time pukul 1, sembahyang. Okey. Baik. Akhir sekali. Filem yang dihasilkan oleh abang sendiri, diarahkan oleh abang sendiri, diterbitkan oleh abang sendiri dan menggunakan macam mana cakap dia kesinambungan ataupun yalah kesinambungan tu. Berkaitan dengan filem pertama yang membawa nama Dharma Harun ini mekar, iaitu Adik Manja. Mungkin saya ingat terlalu lama sangat dah kan. Bila terlalu lama sangat, saya pun dah jarang keluar. Jadi orang dah tak berapa nak ingat. Penonton terutama sekali penonton muda kan. Yang tua mungkin kenal lah kan. Yang penonton muda ni mungkin tak berkenal saya. So filem tu dia kurang mendapat sambutan lah. Adik Manja Returns. Tapi cerita dia
saya nak cakap dengan you sikit lah kan. Adik Manja Return ni, dia punya, sebenarnya filem Adik Manja tu, orang tonton di YouTube, YouTube. Oh, YouTube. Oh, okey. Viewer di YouTube. Okey, 1.5 million. Orang tonton filem tu sebenarnya. Tak ada filem Melayu, kalau you tengok, yang sampai ke tahap itu. Di YouTube? YouTube 1.5 million. You check sama, dapat 1.5 million. Bermakna orang cari kemudian filem tu? Bila orang dapat tahu cerita tu macam mana. Dan bila orang bercerita, dia tengok. Abang tulis sendiri bang cerita tu bang? Yes. Sebab cerita tu, bila orang dah tengok cerita tu, baru dia tahu. Mungkin cerita tu saya rasa promosi dia kurang. Masa saya nak tayang tu, promosi dia kurang. So, orang tak pergi tengok. Sedangkan ketika itu ada Rosita Cik Wan, ada Juliana Evans. Semua. Betul? Semua ada. Jihan. Semua ada. Dan cerita tu dia mengajar jugalah, mengajar kawan tentang silaturahim. So saya rasa cerita tu bila dia orang dah tengok, dia akan bercerita dengan kawan-kawan dia. So dia orang pun tengok. Itu yang 1.5 million. Kalau dulu tiket RM10 kan. 1.5 million saya dah dapat 15 juta. Dah. Ya. Kali ini dalam Adik Manja Return, abang bertindak sebagai penerbit, penulis skrip, pengarah. Semua abang buat. Cabaran dia macam mana bang? Berbanding dengan Adik Manja yang abang start tanpa ada apa-apa ni. Rasa macam nak pingsan ni. Untuk buat Adik Manja Return? Saya pernah sekali tertidur, baring, memang rasa nak pingsan. Dalam surau, di MMU. Sebab semua you kena buat. Karakter tidak seorang tu you nak beritahu. Penat tu. Memang penat gila. Lepas tu saya terus berhenti. Saya tak mau dah. Itu pertama dan terakhir ke macam mana bang? Yes. Yang abang buat semua sendiri? Yes. Macam mana? Saya nak buktikan pada orang. Bukanlah pada orang, mana saya nak buktikan aku boleh buat semua. Okey. Tak ada masalah. Boleh buat. Tapi masa tu you kena ingat masa tu bajet kita pun 1 something je, 1.5. Tapi kalau saya dapat lagi sejuta, mungkin saya boleh buat promosi yang gila-gila. Mungkin dalam cerita tu saya akan tambahkan karakter benda-benda lagi lah kan. Tapi disebabkan bajet kita pun ceput. So secara keseluruhannya untuk Adik Manja Returns yang abang bikin semuanya sendiri, abang rasa pada abang secara peribadi satu pencapaian ataupun kejayaan, ataupun abang rasa dia satu benda yang kurang berjaya? Kurang lah. Saya rasa lebih, saya berfikiran, saya rasa ada baik saya berhentilah untuk saya buat benda semua. Dan berhentilah macam bersara lah. Selepas Adik Manja Returns tu? Saya bersara terus. Tak nak berlakon, tak nak apa. Sebab pertama sekali saya rasa dah sampai masa dia, saya rasa orang dah tak suka kita. Kenapa abang cakap itu? Sebab saya keluar kos pun mahal. Saya keluar belanja sendiri. Kemudian bila pulangan dia tak berapa. Tapi bila lepas itu kan, bila saya tengok YouTube 1.5 million orang menonton, ada juga orang sarankan pada saya, buat Adik Manja 3. Sambung. Dan bila saya tengok pelakon-pelakon kita yang ada pun tak berapa nak macam menyokong benda-benda tu semua, bila saya duduk menung fikir balik, saya kata lupakanlah. That's it lah. Sekarang ni saya buat, saya kata saya ada production sendiri kan. Saya akan cari satu job yang ni, yang inilah macam contohnya baru-baru ni kita buat dekor ibadah, kita hiasi surau, cari projek macam tu, dan panggil orang lain buat. Saya uruskan lah.
sebagai producer. Bila Saya sekarang ni lebih kepada sebagai producer di belakang. tabir. Anak saya jadi pengacara. Bila mendengarkan abang bercakap selepas Adik Manja return tu, abang luahkan elok berhentilah, abang cakap adakah tu tanda abang kecewa bang? Kecewa ada, kadang dah give up pun ada, dah tua pun ada. Dia semua yang menyebabkan kita dah tak boleh lah. Dah sampai masa dia cukup lah. Tapi kecewa pun kecewa juga. Dan rasa give up pun, dan kita rasa kita kena langkah ke belakang pun iya juga kan. Dia dah tak boleh nak, kita dah tak boleh nak all out lagi dah. Tapi abang berpuas hati dengan perjalanan seni abang? Kalau kau cerita memanglah kan. Dia macam mana? Memang, macam saya cakap bila abang kata cukuplah sampai sini tu, dia sama ada cukuplah yang dah cukup lah, ataupun dia macam tak apalah, cukuplah. I had my times. Saya cakap, senang saya cakap, I had my times. Mana my times dah sampai masa dia, I had my times. Dah cukup lah. So untuk panggil saya untuk berlakon lagi, contohnya katalah satu syarikat panggil, ini watak you ni. Bukan saya nak memegah atau nak berbangga, tak. Bagi saya ada masa kita tak boleh dah, kita kena langkah ke belakang, kita kena tinggalkan, lupakan. Sudah cukup lah maknanya. Betul. Tapi macam saya cakap tadi, I have my time. Dan saya rasa seronoknya saya di masa-masa saya shoot, di masa-masa saya berlakon dulu tu, bagi saya seronok yang memang saya rasa satu dunia lain lah saya rasa. Sebab bila you jadi artis, you dan tak tahulah sekarang ni saya dah rasa, tapi masa saya jadi artis dulu, aku dah rasa macam aku ni di dunia lain tu. Betul. Saya tak terasa macam di dunia sekarang. Itu rasa di dunia lain. Orang, you pergi mana orang kejar, apa orang bagi you dulu, apa orang, semua orang sediakan. Kalau kena saman orang dia tolong elakkan, dia tolong selesaikan saman you. Bayangkan. Dia macam mana? dalam hidup abang tu dia banyak dapat keistimewaan lah. Keistimewaan. You terasa diri you macam berhayal lah. You rasa macam berhayal. Macam, bukanlah hayal macam ni. You rasa macam you berjumpa dengan kawan, tapi you rasa you special. Orang akan macam tu. Nampak tak ada pula dia dengan kawan dia yang lain, tak. Dengan saya you rasa macam itu sekecil-kecil itu. You bayang kalau benda-benda lain. Bila abang mula merasakan yang benda tu semakin menghilang, kegemilangan yang abang lalui tu, keistimewaan, kemudahan nak melalui tu, dia tidak menghilang tau. Dia macam just stop je. Kalau saya nak mula balik memang boleh. Okay. Saya ada projek saya sendiri, saya buat, saya berlakon. Boleh. Dia tak fade off dia stop terus. Dia stop. Tak, dia tak fade up. Tak. Dia stop je. Saya sekarang ni saya stop je. Kalau saya nak buat balik, saya berlakon, dia kata saya ada projek, saya berlakon. Memang boleh. Tak ada masalah. Dia akan naik. Akan naik sampai Datuk Yusuf Aslam pernah cakap dengan saya tu, bapa engkau ni jangan anak saya. Bapa engkau ni kalau betul-betul dia lagi kaya pada Datuk. Dia cakap begitu sebab dia tahu saya siapa. Kita orang dulu kira kawan rapat lah, kawan baik juga lah. Faham? Okey, baik bang. Kita kembali ke zaman sekarang lah. Okey. Bagaimana seorang Dharma Harun tu menyaksikan dirinya di filem-filem yang pernah dilakukan. Macam mana bang? Kalau kata sekarang ni abang buka siar, abang tengok balik filem-filem abang, macam mana? Ada filem yang bagus. Ada filem yang saya kata filem bodoh. Ya, betul. Bila you dah umur macam ni, you dah tengok benda, you dah berpengalaman, you dah tahu dah. Oh, ada filem yang tengok, okey cerita ni kan. Tapi ada kadang filem macam bodoh yang aku rasa tu kan. Macam tu lah. Macam sikit gila. Bagi saya bodoh, memang bodoh main karakter.
Ya, tapi orang gila-gila. Adik manja saya kata, yes, adik manja is good. Kan, dia macam tu kan. Umur 23, 22 tahun, umur macam tu. So, masa tu you tengok, macam ni aku dulu kan. Ya, okey. Ada kala tu saya ada cerita-cerita yang saya tengok macam bodoh je aku kan kat situ kan. Macam tu lah, macam tu yang kita tengok. Tetapi you kena ingat, apa pun kan, saya fikir satu perkara, apa pun ini Tuhan bagi tau. Allah bagi kita tau. Dia bagi dalam bentuk macam ni. Kan? Dan bila dia bagi tu kan, itu bagi saya macam satu rezeki, dan kita kena bersyukurlah kan. Kita tak boleh gunakan itu sebagai untuk benda lain, tapi kita kena bersyukurlah. Itu satu. Kedua, apa pun kita kena berbalik pada dia. So bila you dah umur macam ni, dah 66 tahun dah sekarang kan, you kena ingat satu perkara tau. Ada orang yang pergi kan, hati-hati siang pergi kan, muda-muda lagi, bukanlah muda, mana umur sini kan, ataupun bawah dalam yang you tak expect dia ada penyakit tu, tapi gone. Menyebabkan you rasa lebih sedar yang bahawasanya kan, hayalan yang you rasa dunia, yang you rasa you hayal tu sebenarnya tak. You kena ingat, sebenarnya tak. Hanya you punya pemikiran saja. Hakikat dia yang sebenarnya ialah akan sampai masa dia. So, you kena prepare. Nak sampai masa tu, you kena prepare. Sebab tu saya cakap, ada kala kita kena ingat lah kan, ada kala kita kena berhati-hatilah. Berhati-hati dan yang penting sekali lah bagi saya kan, sembahyang dengan tinggal itu yang paling penting. Nombor satu, dia akan kira itu dulu. Masuk di bawah, itu dia buka dulu. Tak ada itu, memang dia balu. Sebab itu kena jaga. Baik. Okey, kita nak dengar ataupun saya nak tanyakan pendapat abang tentang platform siar ini yang menyiarkan kembali filem-filem Melayu lama. Pendapat abang bagaimana bang tentang platform siar ini? Memang bagus. Memang bagus. Saya tak pernah tengok lagi, tapi bila dah dia punya motif, dia punya objektif dia bagi saya memang bagus sangatlah. Memang terbaik. Mengingatkan balik pada kita, walaupun filem kita dan juga penonton orang ramai, budak-budak muda yang tak pernah tengok, ni dia punya, dulu dia begini. Okay. Memang terbaik lah. Jadi lepas ni akan kita boleh sama-sama saksikan abang punya filem lakonan abang. So mungkin abang pun boleh sama-sama juga saksikan dan mungkin akan ada lebih banyak cerita yang akan diceritakan. Okey, bang. Seandainya lah satu figura bernama Dharma Harun ini bukanlah seorang pelakon atau penyanyi atau penghibur atau orang yang bekerja dalam industri seni, abang rasa abang di mana? Siapa abang? Seandainya bukan abang mendapat rezeki dan aturan Tuhan yang begitu cantik, yang begitu senang, abang rasa abang kat mana bang? Aku rasa aku sebagai air steward lah. Sebab cita-cita saya dulu memang nak jadi air steward. Mula-mula pilot lah. Pilot tak boleh, mata. Okay. Air steward. Saya rasa saya akan jadi air steward lah. Itu je lah. Sebab macam mana? Ayat memang sampai sekarang orang gunakan. Dharma Harun itu memang memiliki package. Fizikalnya, saya sebenarnya cuba elak untuk bercakap tentang fizikal, tapi tak boleh dinafikan tentang itu. Bagaimana handsome-nya seorang Dharma Harun, fizikalnya, memang itulah hero. Itulah hero. Macam tu lah.
Saya dah 66 tahun. 66 tahun. So, bagi saya, apa yang saya dah lalui dulu tu kan, apa yang saya dapat sebenarnya kan, kalau kita fikir balik kan, Allah tu sayang dengan kita tu. Kalau dia tak sayang you, tak dapat macam ni. Saya tengok ramai pelakon-pelakon bercerita kisah dia orang. Ramai. Tak ada satu cerita sama macam saya. Bercerita macam mana dia. Macam Datuk Ustaz Asam cerita apa dia tu. Pegang tembing je. Dan ramai lagi kan. Susah yang nak ni. Rosyam Nur terpaksa jadi kru. Kan? Sebab Allah sayang kat you, kan? Dia pemudahkan jalan you. Memudahkan kita. Apa juga kita buat, dia mudahkan. Sebab tu saya kata, bila aku pergi satu tempat, kan? Kita nak beli barang, tiba-tiba orang ramai datang. Kita pula terpaksa beratur, menunggu. Masa kita datang, tak ada orang. You tengok tak? Macam mana? Macam mana? Saya senang cakap, saya bersyukur sangat. Sebab hidup saya terlalu mudah. Dipermudahkan. Dari segi kerja saya. Ada kala kita memang ada masalah. Bukan tak ada masalah duit. Ada, tak ada masalah. Tapi kan, kalau you tengok sekejap tau. Akhirnya Allah bagi. Akhirnya Allah bagi. Apa pun saya buat, apa pun kalau masalah, akhirnya Allah akan bagi. Tak pernah Allah tak bagi. Allah bagi. Jangan kata memang Allah bagi. Tak pernah tak bagi. Nak cakap apa lagi? Ya. Alhamdulillah. Itu dia. Satu soalan tambahan sebelum saya nak pergi soalan akhir yang memang producer bagi ni. Saya ada satu soalan secara peribadi saya, bang. Sepanjang abang berada dalam industri filem, industri lakonan, ada tak satu benda yang kalau abang ingat dan fikir balik, abang tak nak buat? Ada tak, bang? Filem belum berdarah. Lukisan belum berdarah. Memang aku tak nak buat. Ya. Nak angkat Tiara tu bukan ringan tau. Kau bayangkan, basah-basah nak angkat. Dan nak angkat kita berpelek. Tapi abang main besi bang waktu tu. Tak ada. Lukisan belum berdarah aku tak akan buat lagi. Dan Indonesia aku tak akan pergi lagi dah. Okey. Dah semata. Tapi lain, other than that, memang happy ya. Udahlah, dapat kerja tu mudah. Berlakon pun dengan syarikat-syarikat yang memang kita happy ya. Berlakon filem Hollywood pun macam tu, dia jaga kita kan. Nak cakap macam mana? Syukur Alhamdulillah. Boleh katakan kebanyakannya semua yang gembira lah bang. Ya. Sebab pertama sekali, kita tak nak karakter-karakter yang tak betul. Karakter-karakter yang tak kena, no, kita tak nak. Kita jaga diri kita, Allah jaga kita. Betul. Kita jaga diri kita. Memang Allah jaga kita. Okey. Baik. Jadi Abang Dharma pun dah cakap macam tu. Sebagai penutup bang, sesi bual kita ni, saya rasa cukup terisi. Pertama, terima kasih banyak-banyak. Mungkin Abang boleh kongsikan pesanan kepada penonton-penonton yang tengah menyaksikan, bukan hanya pelakon, bukan hanya artis, bukan hanya orang industri seni, tapi kepada siapa saja bang. Silakan bang. Nak jadi pelakon ni, sebenarnya kita kena buat persediaan. Mungkin umur 18 tahun, 19 tahun kan, kemudian dia nak jadi pelakon. Ambil masa dalam masa sebulan, setahun. Buat preparation. Persediaan. Begitu juga nak jadi penyanyi. Buat persediaan dengan belajar muzik. Okay. Kemudian, yang keduanya ialah, ataupun yang pertama lah yang pertama ialah
kau kena buat biar Allah suka dengan kau lah. Maknanya, kalau Allah suka kita, dia pemudahkan jalan bagi kita. Mana kita jaga diri kita, bersihkan dalam diri kita. Of course, dengan mudah dia Allah akan bagi jalan untuk kita. Kemudian, bila dah berjaya, katalah dah berjaya, dia akan ada satu sikap yang lupa diri tau. You akan rasa you akan terbawa-bawa. You mungkin dah terlupa sekejap. Benda-benda tu pastikan jangan ada pada diri you. InsyaAllah hidup you akan selamat. Sebab bila saya juga pernah terlari sikit, bertahun juga. Tapi sebab saya dapat sedar kan, so saya dah tahu dah. Sebab apabila kita terlari daripada siapa kita yang sebenarnya kan, sakit dia memang menyeksakan tau. Memang menyeksakan, dan saya pernah lalui, saya tahu. So elakkan diri daripada lupa diri. Itulah yang saya rasa yang paling penting. Dan saling menghormati dengan semua orang. Jangan kita kira siapa. Kita tua, kita muda, hormat orang. Sering memberi nasihat pada orang. Itu saja yang saya boleh katakan. Terima kasih banyak bang atas perkongsian abang. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk kita sama-sama saksikan filem-filem lakonan Abang Dharma Harun sepanjang bulan ini, juga bersama dengan Allahyarham Pak Amit. Jadi terus menyokong industri perfilman negara kita dan sentiasa menghargai karya-karya yang pernah dihasilkan. Anda boleh saksikan di siar.my ataupun di Unify TV. Kita jumpa lagi untuk sesi ruang temu yang seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam.